kasih Tuan Speaker. Saya terasa macam duduk di ceramah politik ya. Yang ni parlimen ni, kita duk bincang tentang undang-undang ni. Tapi tak apalah, itu kebebasan yang ada dalam parlimen ini. Saya cuma nak tambah apa yang disebut oleh rakan-rakan lain. Sebenarnya tak ada yang baru, Tuan Speaker, tetapi sebagai mengukuhkan lagi pandangan-pandangan yang saya kira tidak terbatas kepada hanya soal politik, Menteri. Kerana isu pembangunan dan juga kelestarian alam sekitar ini bukan masalah politik. Dia adalah merupakan maslahat umum. Tak kira lah kalau kerajaan itu daripada kerajaan pakatan ke, kerajaan itu daripada kerajaan Barisan Nasional ke. Sri Gading, kalau salah tetap salah. Jadi bukan kita nak mempertahankan isunya ialah bukan apa, two wrongs doesn't make one right. Sebab itu saya minta fokuslah kepada isu perbincangan kita pada petang ini. Saya cuma nak tambah antara lain yang boleh diperkuat. Ini telah benar-benar diterapkan di serata kementerian, across all the ministries. Jangan hanya Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar saja yang bercakap tentang pembangunan lestari, tapi kementerian lain tidak peduli. Dan ini menyebabkan kementerian hanya akan bertindak sebagai firefighter saja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dikendalikan secara holistik daripada rakan-rakan kementerian-kementerian yang lain. Oh, baru cakap kan? Boleh sikit. Perangkap pendapatan. Baru kejap tadi Farid Buntar kata macam seolah-olah perangkap juga dalam pembangunan lestari tentang alam sekitar. Adakah pandangan Farid Buntar yang kerajaan juga tak lama lagi akan mengakui juga kita ni sebenarnya terperangkap dalam prinsip nak buat pembangunan lestari, tapi kita terperangkap tak boleh nak buat apa. Akhirnya kerajaan akan announce dan mengaku saja begitu. Saya nak tanya apa pandangan Farid Buntar? Masih Indra Mahkota. Saya sebab itu saya memulakan ucapan saya untuk bahas rang undang-undang ini dengan melihat apakah isu yang sebenarnya yang memerangkap kita. Dan saya bersetuju dengan rakan-rakan lain yang telah berucap panjang lebar, kecuali Pasir Salak lah. Pasir Salak orang celah lagi lama pada yang berucap, itu yang special. Kecuali salah tadi, saya melihat satu isyarat yang cukup jelas, satu isyarat yang cukup jelas daripada semua ahli parlimen di sini untuk melihat bahawa isunya bukan kita hanya buat pindaan-pindaan, tetapi isunya ialah
bagaimanakah keberkesanan, ya. Dan keberkesanan ini tidak akan dilihat hasilnya kalau tidak ada satu mindset yang baru, satu mindset yang perlu diperkasakan. Contoh saya bagi antara konflik antara pembangunan dan juga kesan alam sekitar. Banyaklah berlaku dalam kes-kes alam sekitar yang telah disebut oleh rakan-rakan daripada kedua-dua belah pihak. Antaranya saya boleh bagi contoh yang dekat dengan saya, iaitu di kawasan Selama, bersepadan dengan Parit Buntar, iaitu isu Pondok Tanjung yang melibatkan satu kawasan pembalakan yang menyebabkan masalah alam sekitar kepada penanam kelapa sawit di situ, dan juga menyebabkan soal kawasan takungan air dan sebagainya. Walaupun telah disebut beberapa kali, tetapi benda itu seolah-olah tidak ada satu penyelesaian. Malah baru-baru ini saya ada raise di dalam parlimen kepada Kementerian Pertanian tentang projek kambing bor, ya, yang dibuat di sekitar kawasan itu. Bila saya tanya adakah telah dapat satu kelulusan, mereka mengatakan hanya mendapat nasihat, kata tempat ini boleh buat, sedangkan kesan daripada projek itu memburukkan lagi pembalakan yang telah sedia ada. So kita akan recycle benda ini, benda yang sama, ya. Begitu juga adalah isu empangan bakun contohnya. Sebalik keperluan kita kepada, ya, Kota Bulut. Ya, Kota Bulut, silakan. Ya, sekejap. Terima kasih yang berhormat Parit Buntar, rakan saya. Tadi saya tertarik dengan satu kenyataan yang dibuat ataupun hujah, iaitu bagaimanakah untuk memastikan pembangunan dan juga penjagaan atau pemeliharaan alam sekitar itu dapat bergerak bersama seiring. Saya nak bagi satu contoh yang berhormat. Di negeri Sabah contohnya, sejak 5 tahun kebelakangan ini, negeri Sabah telah mengadakan, sejak 8-10 tahun lah, telah mengadakan program-program conservation dan juga penjagaan alam sekitar. Bukan saja pemeliharaan, tapi pemeliharaan alam sekitar yang berlaku sekarang ini secara besar-besaran, skala besar, sama ada marine, hutan dan sebagainya. Dan negeri Sabah telah diberi pengiktirafan bukan saja daripada dalam negeri oleh Ketua Audit Negara, tetapi juga oleh universiti-universiti ternama di dunia, dan juga agensi-agensi United Nations dan institusi-institusi antarabangsa yang telah mengiktiraf kerja-kerja kerajaan negeri Sabah yang membawa pembangunan selari dengan pemeliharaan alam sekitar. Dan itu telah didokumentkan. Cuma yang saya ingin nak beritahu kepada yang berhormat ialah, walaupun dalam masa 8 tahun ini kita kerja kuat dalam segi konservasi dan sebagainya, kita juga mendapat pelaburan tertinggi. Tahun lepas, untuk makluman yang berhormat, tahun ini sepanjang setengah tahun ini kita mendapat 10 bilion, dan salah satu syarikat yang akan melabur di negeri Sabah ialah syarikat yang akan membiak memelihara udang galah ataupun lobster yang memerlukan air yang bersih, yang jernih. Ini harganya 2 bilion kalau saya tak silap, akan diadakan di negeri Sabah. Jadi saya bersetuju dengan yang berhormat bahawa pembangunan itu boleh dibuat dengan satu tindakan yang bersepadu dalam menjaga alam sekitar. Contohnya negeri Sabah yang berhormat. Terima kasih. Saya kira itu sebagai poin tambahan daripada apa yang saya sebut, iaitu konsep pembangunan yang pada waktu yang sama kita memerlukan penjanaan ekonomi, tapi pada waktu yang sama pemeliharaan itu dan pemuliharaan seperti yang saya sebut tadi dapat kita capai. Sabah sah, tapi Sabah kena kerja kuat untuk nak lawan dengan Penang dengan Selangor. Kena kerja kuat sikit lah. Okey. Seterusnya saya bagi contoh. Saya mengaku sendiri, contohnya di negeri Pulau Pinang ada banyak isu. Kalau terkenal Pulau Pinang ni dengan Sungai Juru. Sungai Juru ni hampir dia punya indeks kira matilah, tahap 5. Hasilnya ialah kerana perindustrian. Pada waktu yang sama kita mahu perindustrian, kita mahu nak mengejar apa kita kata kepentingan ekonomi, tapi kesan kepada alam sekitar itu yang menyebabkan pencemaran sungai yang begitu ketarus sekali. Dan saya juga berasa merakamkan kesalahan saya bukan saja di Pulau Pinang, tapi juga di Johor Bahru dan tempat-tempat lain, di Selangor, di Sungai Kelang, adalah antara sungai yang boleh dianggap mati, ya, dalam tahap yang kelima. Dan saya difahamkan bahawa tahap yang keempat dan kelima semakin meningkat, sedangkan tahap pertama dan kedua semakin berkurangan. Ini indikator kepada soal pembangunan yang dikejar, tetapi yang memberi kesannya ialah pada
alam sekitar. Saya juga ingin menyentuh poin saya yang kedua, Tuan Speaker dan Menteri, iaitu tentang persoalan penguatkuasaan. Kita berbincang panjang tentang bagaimana Jabatan Alam Sekitar telah melalui berbagai fasa diperuntukkannya dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Pihak Menteri, dari sudut penguatkuasaan, sejauh manakah Jabatan Alam Sekitar ini mempunyai kepakaran, sumber manusia dan juga keberkesanan membawa laporan-laporan. Sebab saya minta supaya Jabatan Alam Sekitar dia lebih bersifat proaktif. Pasal salah saya tak habis pucat hari, tunggu lah. Saya ulang balik tadi, iaitu persoalan penguatkuasaan. Sejauh manakah Jabatan Alam Sekitar besar peranannya di dalam akar ini, memainkan peranan bukan sekadar ada laporan ambil tindakan, tetapi dia lebih bersifat proaktif. Dia lebih bersifat proaktif dan kemudian membuat kajian-kajian dan kemudian memberi laporan kepada kementerian. Dan saya juga ingin tanya, sejauh manakah Kementerian Sumber Asli ini terikat dengan apa yang dicadangkan oleh Jabatan Alam Sekitar? Kerana dalam banyak hal mungkin ada kes-kes yang Jabatan Alam Sekitar ada satu pandangan tertentu, tetapi kementerian mempunyai pandangan yang lain, sehingga menyebabkan profesionalisme Jabatan Alam Sekitar untuk memberi pandangan dan nasihat serta membawa apa-apa dokumen kepada kementerian, khususnya Ketua Pengarah ini, terbantut kerana kementerian mempunyai satu kepentingan lain atau satu prioriti yang lain. So, sejauh manakah hubungan dari segi keterikatan untuk menerima pandangan-pandangan dan pendapat ini? Sudah tentulah kita tahu adanya environmental impact assessment yang perlu ada piawaian tertentu yang telah ditetapkan, dan saya kira antara yang agak ketat juga di dalam negara kita ini. Tapi persoalannya sejauh manakah EIA yang diperkenankan itu dibawa kepada kementerian, lalu kementerian dengan komitmen dia terikat untuk tidak meluluskan sesuatu projek itu, ataukah kementerian dengan kepentingan-kepentingan yang lain menyatakan okey, kita terima ini, tapi pada waktu sama kita perlu juga untuk melaksanakan projek ini. Saya bagi contoh antara lainnya dalam masalah nak lari daripada undang-undang ni. Contohnya pembalakan. Kalau ada satu saiz tertentu yang telah ditetapkan, tak perlu kepada satu assessment. Kalau saiz tertentu perlu kepada satu assessment. Tapi yang berlaku ialah pemaju-pemaju dan pembalak-pembalak ini, mereka dapat plot yang besar lalu dia bagi-bagikan. Dia tak buat sekali sebab nak elak daripada soalan undang-undang yang ketat. Tapi saya ingin memberi satu peringatan lah kepada orang yang suka tebang balak ikut dan hanya mengirakan kepentingan dan ke dia punya tamak haloba ni. Kita kena ingat, kita boleh menipu undang-undang dengan apa cara pun, tapi kita tak boleh menipu kesan alam sekitar itu, kerana dia akan memberi efek kepada masyarakat setempat khususnya, dan juga secara umumnya mencabar dasar lestari yang kita perkenalkan ini. Sebab itu saya mengingatkan antara masalahnya ialah ketamakan mereka yang mahu mengejar keuntungan tetapi tidak mengira kesannya kepada orang lain. Dan itu saya kata semua kita setuju, tidak ada siapa yang nak pertikaikan. Yang ketiga poin saya ialah banyak juga disebut secara tidak langsung, iaitu pertikaian kepentingan antara federal dengan state. Sebab state, negeri dia ada kuasa di atas tanah, air dan sebagainya. Federal dia berkuasa atas melaksanakan akta-akta seperti yang ada di depan kita ini. Nah, apa yang berlaku ialah kadang-kadang negeri ada dia punya kepentingan. Saya bagi satu kes yang unik lah. Satu kes yang unik, kalau kita kembali kepada tahun 80-an, kawasan hutan Endau Rompin telah diisytiharkan oleh kerajaan pusat nak jadikan sebagai hutan simpanan. Tetapi kerajaan Johor telah melanggar pewartaan itu dengan menebang hampir 3,000 hektar. Untuk apabila ditanya mengapakah warta ini kamu boleh ceroboh, alasan mereka ialah mereka memerlukan duit, tak cukup duit. So perkara-perkara ini yang saya katakan
apa yang negeri punya keperluan dengan apa yang federal punya keperluan ini, seperti yang diulang-ulang beberapa kali oleh rakan-rakan kita, mestilah ada satu persepahaman yang lahir daripada pahaman kepada konsep pembangunan lestari, bukan hanya kepada memikirkan keperluan negeri, tapi juga memikirkan keperluan pembangunan lestari yang dibawa oleh kerajaan pusat. Saya bagi lagi contoh-contoh yang bercanggah itu. Antara lainnya ialah contohnya di negeri di negeri Kedah contohnya. Ada juga isu, ada juga isu sebelum kerajaan pakatan ambil alih. Ada juga isu tentang pampasan yang diberi oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri Kedah kerana tidak menebang pokok ataupun satu kawasan yang kerana kawasan itu kalau ditebang akan melibatkan masalah bekalan air ke Pulau Pinang, ya, di Kuala Muda tak silap saya, di Ulu Muda. Lalu Ulu Muda. Lalu diberi pampasan dengan janji kalau kamu tidak tebang, kami bagi pampasan. Sebab itu merupakan satu generate income kepada kerajaan negeri. Tapi apabila kerajaan pakatan menang, perjanjian itu tidak ditunaikan. Yang ni pula kurang di peringkat federal pula. Yang tadi kurang di peringkat negeri. Yang ni kurang pula di peringkat federal. Apakah tidak memberi itu kerana yang memerintah itulah kerajaan pakatan? Oh, ini sudah politik. Sedangkan isu yang saya sebut pada awal tadi ialah isu pembangunan lestari. Yang mana kalau siapa saja yang memerintah pun, kalau dah ada pampasan di atas persepahaman nak jaga alam sekitar ni, kena penuhilah. Jadi saya minta jawapan menteri tadi untuk kita bincang perkara ini, sejauh mana isu kerajaan negara telah diberi pampasan di atas sebab tidak menebang balak di satu kawasan yang dikatakan takungan air yang akan menjejaskan bekalan air ke Pulau Pinang juga. Jadi itu bagi saya adalah kes-kes yang perlu diambil kira, sama ada kekurangan itu datang daripada federal ataupun kekurangan itu datang daripada state, di mana kedua-duanya perlu mencapai satu persefahaman yang cukup ikhlas dan genuine untuk bukan kerana politik, bukan kerana ini adalah soal politik, tetapi lebih kepada persoalan adakah ini mampu melaksanakan objektif pembangunan lestari. Kalau itulah yang dapat capai, maka perlu diberi mereka apa yang mereka perlu dapat, dan kerajaan negeri perlu memahami keperluan dasar lestari ini. Sama juga dengan isu macam pernah berlaku di Bukit Merah di Perak. Ketika kerajaan negeri menerima satu projek Bukit Merah yang telah menimbulkan satu malapetaka kepada kerajaan negeri Perak kemudiannya, dengan kesan-kesan radioaktifnya dan sebagainya, di sana timbul persoalan. Kerajaan negeri boleh lulus, tetapi dia memberi kesan yang besar kepada alam sekitar yang kerajaan akan tanggung persoalan-persoalan itu. Jadi sejauh mana kerajaan pusat boleh say its words ataupun boleh kawal kerajaan negeri supaya walaupun kamu ada kepentingan, tetapi pembangunan lestari ini perlu kamu jadikan sebagai satu ikatan dalam kamu nak melaksanakan projek-projek di peringkat negeri contohnya. Yang keempat, Tuan Speaker, yang merupakan poin saya yang terakhir, iaitu tentang partisipasi umum, iaitu collective participation from the public. Dengan izin, saya ada satu cadangan di sini yang mungkin tak ada kena-mengena dengan Kementerian Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Sumber Asli Dalam Sekitar, tapi boleh diajukan. Apa dia? Iaitu saya mencadangkan Majlis Fatwa Kebangsaan, satu body yang berpengaruh, yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa agama Islam kepada umat Islam, yang apabila dia telah digazetkan akan menjadi satu undang-undang yang kalau umat Islam itu bercanggah dengan pandangan fatwa ini, boleh dikenakan tindakan. Saya mencadangkan begini, di dalam Islam ni ada 5 perkara yang dikatakan the 5 necessities, 5 perkara daruriyat ataupun perkara yang mesti dibela, dipertahankan di atas maslahat ataupun kepentingan umum. 1, agama kena jaga, nyawa kena jaga, akal kena jaga, harta kena jaga,
maruah dan keturunan kena jaga. Saya cadangkan boleh dibawa untuk pengetahuan Jabatan Perdana Menteri, ditambah satu lagi daripada 5 yang wajib dipertahankan, iaitu memelihara alam sekitar. There will be 6 necessities then. Dengan berkembangnya masa sehingga alam sekitar menjadi satu keperluan dan maslahat umum, maka agamawan daripada majlis fatwa yang ada authority berani untuk membuat satu fatwa yang mementingkan kemaslahatan negara ini, kepada khususnya kepada umat Islam, bahawa menjaga alam sekitar adalah satu keperluan yang ditambah daripada 5 necessities, yang mana orang Islam tak kira apa saja parti dia mesti mempertahankan 5 perkara ini. Jadi saya mencadangkan sebagai satu bentuk baru dalam kita mengolah peranan agama di dalam good governance, peranan agama dalam memelihara kelestarian ini, yang saya rasa mempunyai satu weight yang tinggi, ya. Apatah lagi bersandarkan kepada, ya, Al-Quran menyebut, ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un, surah Ar-Rum, yang menyatakan bahawa berlaku kerosakan di daratan dan juga di lautan di atas sebab tangan-tangan manusia, because of your hand. Kamu yang membuatkan benda ini, akhirnya kamu juga yang akan ditimpa musibah. Oleh kerana itu, satu isyarat yang jelas, fatwa kebangsaan kena buat satu ketetapan yang tegas bahawa Malaysia menambah satu lagi dari segi kepentingan alam sekitar ini, iaitu memelihara alam sekitar, dan mungkin boleh dijadikan sebagai reference kepada negara-negara Islam yang lain untuk melihat bahawa alam sekitar bukan isu alam sekitar, tapi alam sekitar adalah isu agama yang perlu diletakkan sebagai peranannya untuk memelihara alam sekitar ini, ya. Tak bersih sebenarnya, saya sempat duduk dengan Kuala Kedah, dijawab dalam ucapan penangguhan. Bersih bukan fatwa, bersih hanyalah nasihat. Itu kena beza, kena bagi tahu ke rakyatnya tu. Baik. Akhirnya, ya, ni nak landing dah, tuan speaker pun nampak jeling semacam, ya, nak landing dah ni, iaitu badan bebas. Badan bebas, kita tahu sekarang ni kita dah ada majlis alam sekitar, ya. Majlis ini telah diberi kuasanya dalam undang-undang ini. Saya minta kalau boleh kerajaan dengan undang semangat ini, semangat yang diucapkan oleh semua wakil-wakil rakyat ni, bagi satu orang kata kesungguhan bahawa bolehlah kita tubuhkan satu badan bebas pemantau yang terdiri daripada NGO yang berbagai, yang ahli politik, daripada pembangkang baik, daripada kerajaan baik, daripada state baik, daripada federal baik, orang agama baik. Macam saya kata tadi, perlu kepada satu nilai agama di situ. Ada satu badan pemantau bebas. Badan pemantau bebas ini bertanggungjawab menegur kerajaan dalam hal-hal yang menceroboh isu-isu alam sekitar. Jadi dengan roh dan semangat yang dinyatakan oleh semua wakil-wakil rakyat di sini, yang tidak ada bersalahan antara satu sama lain, kecuali 2-3 ucapan yang very political in nature, saya harap kementerian dapat mengambil kira pandangan-pandangan yang diberikan daripada kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Ya, Maledang.